Okey, yang ketiga, seorang kerja cuti 3 hari. Tu yang kita nak kata. Kalau kematian suami ataupun bercerai hidup ke dalam tempoh edah, bayangkan, memang kita akan keluar hijau seperti biasa. Kita jumpa tak orang lelaki? Jumpa lepas 3 hari. Mana boleh cuti 4 bulan? Walaupun suami, bos saya tak datang dah 4 bulan, dah buat apa? Kes saya dalam edah. Kalau gitu berhentilah. Jawabnya berhentilah. Maksudnya keluar bekerja cari rezeki pun dibenarkan walaupun wanita dalam edah. Apatah lagi pergi rumah saudara mara yang tempat kita biasa supaya kita boleh merawat duka lara tersebut. Faham dah? Ada keperluan boleh. Nak pergi nyoping-nyoping kirim kok orang. Kalau tak ada sangat orang nak tolong beli, memang tak boleh ni, tak masuk anak-anak ni, ada anak kecil-kecil, maka dibenarkan keperluan. Okey, lagi. Boleh tak ambil anak akak bukan Islam? Boleh, tak ada masalah, tak ada larangan langsung. Memang bagus sangat sebab di zaman Rasulullah, para pembantu khadam-khadam kebanyakannya bukan Islam, akhirnya mereka masuk Islam. Jadi anak angkat pun sama. Boleh, tak ada masalah ambil anak angkat bukan Islam. Janganlah kita duk kata, apa dia mau ambil anak angkat bukan Islam? Afdal lah ambil orang Islam. Apa duk besar anak orang bukan Islam? Muslimin muslimat, ini kaedah dakwah. InsyaAllah mudah-mudahan dia terbuka hati untuk Islam, lagi besar pahala. Jadi boleh tak berhubung? Boleh. Bersilaturahim boleh. Terima hadiah boleh. Semua boleh. Tak ada masalah. Cuma jaga saja batasan aurat dan sebagainya. Bolehkah sunat duha 4 rakaat? Buat 2 rakaat pukul 9, pukul 11. Boleh, tak ada masalah. Nak buat 8 rakaat solat duha yang paling banyak adalah 12 rakaat. Nak buat 2 rakaat sini, 2 rakaat situ, asing-asing. Tak ada masalah. Sekaligus tak ada masalah. Buat pagi 2 rakaat dekat dengan Zuhur 2 rakaat pula, tak ada masalah. Duha bermula 20 minit ataupun 30 minit lepas syuruk. Kalau habis subuh pukul 7, pukul 7.30 dah boleh duha. Berakhir 2 pendapat. Ada kata 15 minit sebelum Zuhur, ada yang kata sebelum Zuhur. Maksudnya 5 minit lagi nak Zuhur, boleh lagi solat duha. Dua-dua pendapat ada hujah dia. Jadi mudah, jangan buat payah benda yang tak ada masalah. Muslimat, bagaimana tak digalakkan solat jemaah di masjid? Perempuan ataupun muslimat yang bagaimana tak digalakkan solat masjid? Muslimin muslimat, daripada zaman Nabi, dalam masjid memang ada ruang solat muslimat. Kalau kita tengok, besar juga tu ruang solat muslimat. Besar. Kalau pergi Mekah, pergi Madinah, ruang solat muslimat dengan lelaki sama banyak ke kurang muslimat? Perasan tak Masjidil Haram hampir sama banyak? Kalau Masjidil Haram, lagilah. Semayang tu sebelah-sebelah. Depan Masjidil Haram. Sebab suasananya Kaabah. Jadi tak boleh nak atur puan mana, lelaki mana, tak boleh. Tapi jumlah yang disediakan tu hampir sama banyak. Masjid Nabawi pun sama. Memang besar sangat ruang. Kalau solat Jumaat, memang orang perempuan penuh solat Jumaat pada hari Jumaat bila di Masjid Nabawi. Betul ke tak? Nabi pernah naik atas mimbar. Nabi pesan kepada para sahabat, jangan kamu halang para wanita kamu untuk solat berjemaah di masjid. Yang cuma ada larangan kata lebih afdal di rumah adalah bagi wanita yang boleh timbul fitnah. Dia tak boleh jaga aurat dia, molek mayang rumah lah. Dia nak pergi masjid pun bersolat-solat apa semua tarik perhatian, molek mayang rumah lah. Dia tak boleh jaga akhlak dirinya, pergi masjid dia ngopak tu email lah pula. Ataupun dia lah duduk orang sebelah, lama duduk jumpa, yalah. Lagu mana Natu tu? Okey dah. Wah, demo tak suka tu lah. Wah, demo rasa tu. Ngopak Natu lah pula. Kalau gini molek maya rumah lah. Kalau di masjid, di rumah Allah ini, menambah-nambah dosa, di rumah lah lebih bagus. Tetapi bagi yang tidak ada halangan, maka afdal untuk solat berjemaah di rumah. Ini pendapat ulama contemporary dan para ulama yang membincangkan secara mendalam. Kerana di rumah Allah, di masjid itu, solatnya lebih khusyuk. Betul tak? Lebih tenang. Ada pula majlis ilmu, ada zikir-zikir. Kita kadang kalau ke rumah, sungguh saya royak, bagi saleh je, terus sambung buat hijau. Tak dedek. Tapi bila kita lagi 2 minit, ada amaran keras 2 minit ustazah. Jika tidak, mic akan dirampas. Itu tambahan saja ya. Tambahan. Okey. Jadi muslimat sekalian, kalau cerita pasal kelebihan dan keafdalan solat di masjid ni sangat banyak. Dan Allah beri kelebihan ni adil. Lelaki boleh, perempuan boleh. Kita semua raya, kalau pergi masjid tu takut fitnah. Sebenarnya tempat lebih banyak fitnah shopping komplek tu. Semua pakaian dedah-dedah aurat, ketak gelemak ada berlaku.
Tapi tak ada pula isu, bang tak apalah tak pergi shopping, fitnah banyak Dok, kalau shopping siap-siap awal-awal ini nak pergi shopping. Kalau pagi jauh tak apalah jauh, exercise. Kalau masjid habis-habis letak depan pintu. Lepas tu demo carilah. Padahalnya jalan kaki tu ke masjid tu pagi jauh dapat pahala-pahala. Nabi SAW bersabda, setiap langkah menuju ke rumah Allah diberikan pahala sedekah, digugurkan dosa, diangkat darjat setiap langkah. Kalau ustazah saya melangkah sikit sebab saya pakai depan pintu, dikira lagu mana? Dikira berapa banyak roda berputar. Sebab rumah kita jauh, kita main dengan motor, dengan basikal ataupun dengan kereta. Jadi subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, kebanyakan wanita datang ke masjid sebenarnya banyak terjaga. Dengan tutup aurat, molek jari lah, pakai ketak mari masjid. Nak pergi mana tu? Ketak gelemak tu. Masjid lah. Mana lagi pakai lagu ni? Tak ada. Memang logiknya semuanya dalam keadaan yang baik. Pintu masuk berbeza, tempat wuduk tak capuk. Jadi fitnah apa yang kita nak kata mari masjid mendatangkan fitnah? Sedangkan bila masjid kita mari terus rasa tenang. Ini para malaikat penuh memenuhi setiap ruang masjid. Berbanding kita di rumah tengah semaya, angkat takbir, Allahu Akbar. Bak pola tak waktu bek ikan tu siap-siap. Kalau waktu bek rendang lepas maya sudah molek masuk. Lepas tu tak seberti sakat tu nak masuk gapo ai. Malek mari ikan dah. Mari dulu daging. Sebelum tu gapo gapo tu siapa? Tahiyat gapo tu. Gapo. Lagi kalau berimeh, lagilah koyak. Allahu Akbar. Napa ada rambut gupa? Rambut siapa? Tadi ni apa dah rasanya? Panjang pula tu. Rasa rambut ambo putih. Mula mikir rambut siapa? Betul tak ni? Masya Allah. Memang masjid tempat yang lebih mendatangkan khusyuk, macam kita terputus dengan urusan dunia. Bukan nak kata rumah. Sebab itu Nabi sebut yang afdal di rumah, di tempat yang paling tersembunyi, dalam bilik, tempat paling tersembunyi, supaya mata kita tak terdedah kepada semua urusan-urusan rumah. Masya Allah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Mudah-mudahan jawapan saya walaupun ringkas tak beri salah faham. Sebab ada orang kata ustazah ni apa menyalahi hadis Nabi. Nabi kata afdal di rumah. Di situ dikupas lagi oleh ulama apa maksud afdal, kedudukannya macam mana. Bagaimana pula bila Nabi menjelaskan wanita solat di masjid, isteri Nabi solat di masjid, sampai ada isteri Nabi dia ikat dengan tiang. Masjid Nabi ada tiang, ikat tali dengan tiang. Lepas tu dia tinggalkan tali tu di tiang. Nabi masa tu pergi solat, Nabi tanya, ini tali apa? Lepas tu sahabat Nabi kata, ini tali isterimu ya Rasulullah. Salah seorang isteri Nabi, saya tak ingat mana, yang mana bila dia solat, kenapa dia sampai ikat tali? Bila dia berdiri, dia baca beberapa juzuk. Dia ikat sebab takut tumbang, sebab penat sangat berdiri, takut tumbang. Akhirnya Nabi tegur isteri Nabi tu supaya jangan beribadah keterlaluan. Maksudnya kita ni kalau baca Yasin pun nak tumbang tau. Bukan Yasin ni, habis berjuzuk-juzuk. Sampai setara tu isteri Nabi betapa dahsyatnya buat ibadah. Subhanallah. Okey, alhamdulillah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, sekadar itulah. Dan nampak gaya 2J juga ni, hampir 2J. Minta maaf salah dan silap. Terima kasih banyak-banyak. Dengan itu kita kembalikan semula kepada MC. Sebenarnya saya ada pengumuman sikit, tapi pengumuman ni bolehlah kita tutup dulu. Terima kasih sahabat-sahabat, tuan-puan yang sama-sama menonton daripada awal sampai akhir ni. Kuliah kita secara live. Okey, bye-bye sikit ni. Bye-bye sikit orang live ni ada lebih kurang 5,000 naib. Oh, meriahnya. Bye-bye. Sungguh makcik-makcik ni. Masya-Allah comel-comel pula tu. Okey, si ekor atas nak bye-bye juga. Bye-bye. Pakcik-pakcik tuan-tuan haji nak bye-bye juga, masya-Allah. Nampak tak tu? Gitu. Okey, alhamdulillah. Jadi kita boleh off dulu live kita, masya-Allah. Okey.